أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ومشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam program Pondok Masjid, sesi pengajian hadis. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pada hadis yang ke-24. Ke-24 muka surat 298 kalau cetakan kitab Jawi lah. Cetakan kitab Jawi. Kalau yang Rumi berapa Ustaz? 329 kalau yang Rumi. Kalau tulisan Rumi. Kalau tulisan Jawi muka surat 298, hadis yang sama iaitu nombor hadis yang ke-24 dalam kitab Usyam ataupun dalam bab puasa. Baik, kita terus dengan pengajian kita ataupun sambungan daripada masalah yang lepas, iaitu berkenaan dengan bab masalah fidyah dan juga kafarah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah qala wa ma ahlakaka. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia lelaki itulah, telah binasa hamba ya Rasulullah, telah binasa hamba ya Rasulullah. Maksud dia telah timpa satu musibah ataupun satu perkara yang menyebabkan dia berasa diri dia tu penyesalan yang tak sudah, begitulah. Maka sabdanya baginda Nabi SAW, apakah yang telah membinasakan akan engkau? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan faqala hal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Qala la. Katanya telah hamba bersetubuh dengan isteri hamba di dalam bulan Ramadan. Ini lelaki tadilah yang datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi. Dia mengadukan masalah dia bahawa dia telah bersetubuh dengan isterinya pada siang bulan Ramadan. Maka sabda Nabi, adakah engkau dapat sahya? Sahya mana hamba perempuan yang boleh engkau merdekakan dirinya? Maka jawabnya, tidak ada ya Rasulullah. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qala la. Maka sabda Nabi lagi, adakah engkau upaya berpuasa 2 bulan berturut-turut harinya? Mana hari itu dalam 2 bulan tu berturut-turut hari? Jawabnya, maka jawab lelaki tadi, tiada upaya hamba ya Rasulullah. Qala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina? Qala la. Maka sabda Nabi lagi, adakah engkau dapat barang yang boleh engkau beri makan? Barang yang maksudnya makanan lah, yang boleh engkau beri makan 60 orang miskin. Maka jawabnya, tidak ada ya Rasulullah.
Summa jalasa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun faqala tasaddaq bihaza. Kemudian duduk ia, maka dibawa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bakul di dalamnya kurma. Maka bersabda ia kepada laki-laki itu, makna Nabi sabda kepada lelaki itu tadi, bersedekahlah engkau dengan kurma ataupun kurma di dalam bakul semuanya. Semuanya ini, makna Nabi tunjukkan bakul tadi Nabi bagi kepada dia, sedekahlah dengan kurma ni. Baik. Faqala a'alaya afqara minna a'ala afqara minna fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Maka berkata laki-laki itu semula kepada Nabi, adakah disedekahkan ke atas yang lebih fakir daripada kami? Maka tidaklah ada antara dua bumi yang berbatu kelikir hitam, yakni negeri Mekah. Batu kelikir hitam ni maksud dia dua bukit di Madinah. Di negeri Madinah. Iaitu satunya Bukit Uhud, yang satu lagi disebut Bukit Salah. Wallahu taala alam. Tapi maksudnya negeri Madinah ni dikepungi dengan dua bukit. Itu maksud batu kelikir hitam tu. Iaitu negeri Madinah ini orang yang isi rumah yang lebih berhajat kepada bakul kurma itu daripada kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala idhhab fa at'imhu ahlaka. Maka tertawalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan cakapnya demikian. Makna dia orang ni tadi dia cerita, tidak ada yang lebih susah daripada kami sebenarnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun ketawalah dengan gelagat orang ni tadi. Maka Rasulullah kata, ambillah. Demikian itu hingga nampak baik. Maka Nabi tertawa kerana cakap orang ni tadi. Maka hingga nampaklah gigi manis. Gigi manis ni, kalau bahasa Melayu kita sebut gigi taring. Mana dia Nabi senyum tu, Nabi gelak tu, sampai nampak lebar mulut Nabi, sampai nampak gigi taring. Itu menunjukkan bahawa Nabi luculah dengan perbuatan ataupun gelagat lelaki ni tadi. Tapi ini sifat Nabi takkan ketawa dengan terbahak-bahak, walaupun perkara tu memang lucu. Nabi dia ni pun paling tinggi pun Nabi akan senyum atau ketawa tu sampai nampak taring saja. Itu adab Nabi dalam ketawa. Baik. Kemudian bersabda ia, makna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah engkau ambil, bawa bakul itu, beri makan akan dia, akan isi rumahmu. Rawahu sab'ah wa lafzul Muslim. Telah diriwayatkan oleh 7 orang perawi dan lafaznya ialah bagi Imam Muslim. Ini diriwayatkan oleh 7 ulama hadis, kalau tak silap saya kecuali Imam Bukhari. Tetapi hadis ni dia punya lafaznya ialah lafaz di sisi Imam Muslim. Baik. Jadi daripada hadis ni tadi kita faham bahawa orang yang bersetubuh dengan isterinya pada siang bulan Ramadan secara sengaja, pertamanya puasa itu batal. Yang kedua, dia kena kafarah, dia kena bayar ganti rugi. Maka ganti ruginya itu dalam mazhab kita Syafi'i ala sabili tartib, atas tertib. Maksud dia kena utama nombor 1 dulu, tak mampu baru nombor 2, tak mampu kena baru nombor 3. Begitu. Apa ada yang pertama? Pertama, dia kena bebaskan seorang hamba perempuan. I'tiq raqabah. Maka dia kena bebaskan seorang hamba. Tak mampu, maka baru pindah kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam mazhab kita Syafi'i, 2 bulan berturut-turut ni maksudnya kalau ada 1 hari miss, kena ulang balik kiraan daripada awal. Begitu. Kalau tak mampu juga yang tu, maka beri makan kepada 60 orang fakir miskin, yang mana setiap fakir miskin itu setiap fakir miskin ni tadi, makna setiap seorang daripada 60 ni tadi dibagi dengan secupak makanan. Secupak makanan. Makanan apa? Makanan asasi lah. Kalau kita di Malaysia ni beras lah. Secupak tu lebih kurang berapa banyak? Secupak ni memenuhi 2 telapak tangan, makna penuh. Hampir 600-700 gram lebih kurang. Kalau bayar lebih lagi bagus. Mana 1 kilo seorang lagi bagus. Itu lebih memudahkanlah kiraan pun.
Itu pada mazhab kita Syafi'i, iaitu kena cari 60 orang fakir miskin, setiap seorang secepat-cepat. Tapi dalam mazhab Hanafi diharuskan kita cari seorang saja fakir miskin, tapi kita kena bagi makan orang miskin ini tadi selama 60 hari. Syekh pun ada note di bawah tu, dia ada buat nota kaki nombor 1 di situ. Syekh Idris Marbawi menerangkan kepada kita, dan harus oleh mazhab Hanafi memberi makan orang miskin 60 hari. Maknanya memberi makan seorang miskin selama 60 hari. Itu dalam mazhab Hanafi punya ijtihad. Tapi di Malaysia kita boleh juga guna pakai mengikut kemampuan kita. Sekiranya semua tu tak ada, maka ada jalan keluar yang terakhir, iaitu orang macam cerita sahabat ni tadi, dia ni terlalu miskin tapi telah melakukan kesilapan. Jadi akhirnya Rasulullah bagi kepada dia satu bakul makanan dan minta kepada dia sedekahkan kepada orang yang fakir. Dan dia pun tanya balik semula kepada Rasulullah, ada ke di Madinah ni yang lebih fakir daripada kami ni wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, itu yang menyebabkan Rasulullah tergelak tadi tu. Rasulullah ketawa tadi sehingga menampakkan taring Nabi dengan gelagat sahabat seorang ni tadi. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada dia, ambillah bakul makanan ni, bagilah kepada ahli keluargamu. Itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita terus hadis yang ke-25. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'i thumma yaghtasilu wa yasum. Dan diriwayatkan daripada dua orang isteri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni namanya Siti Aisyah dan Siti Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia berpagi-pagi di dalam keadaan berjunub dari sebab jima', kemudian mandi ia dan puasa. Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslim fi hadis Ummi Salamah wala yaqdi. Dan bersetujulah riwayat hadis ni, iaitu riwayat muttafaqun alaih, maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim bersetuju atas hadis ni. Dan dalam riwayat Imam Muslim ada sedikit tambahan perkataan daripada yang riwayat Ummu Salamah, dan tiada qada ia akan puasanya, wala yaqdi. Baik. Ini bab ataupun masalah orang yang berjunub pada malam hari puasa. Dia maksud dia, fahamlah, hubungan suami isteri pada malam hari puasa, kemudian sampai waktu siang, sampai waktu subuh, tak mandi lagi. Sebelum subuh tu belum mandi lagi. Maka adakah kalau dia mandi selepas subuh, puasanya masih sah? Jawapannya sah. Jawapannya sah. Seperti mana dalam riwayat hadis ni tadi, itu sekiranya persetubuhan itu berlaku pada malam hari. Tapi sekiranya persetubuhan itu berlaku pada siang hari, kita lihat pada hadis yang sebelum ni tadilah, iaitu puasa tu menjadi batal dan kena bayar kafarah. Begitu. Adapun kalau persetubuhan itu berlaku pada malam hari, maknanya junub tu berlaku pada malam hari, kemudian sampai waktu subuh tak sempat mandi lagi, selepas subuh baru mandi, adakah sah dia punya puasa? Sah. Teruskan. Dari riwayat daripada Imam Muslim tadi, wala yaqdi, tak perlu qada semula pun puasa tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Terus qala musannif rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Dan diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Apa katanya? Bersabda, itulah bersabda, ini telah bersabda Rasulullah SAW, bagi siapa yang mati ia padahalnya atasnya iaitu puasa, harus puasa daripadanya oleh walinya. Muttafaqun alaih, bersetuju Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Ini satu permasalahan juga, yang mana seorang itu telah meninggal dunia sedangkan dia masih ada lagi hutang puasa yang belum diqada, belum diganti. Maka kita lihat kepada ta'liq oleh Syekh Idris Marbawi di nota kaki nombor 2 di bawah tu. Kalau yang Jawi ni nota kaki nombor 2 lah. Kalau yang Rumi boleh semua juga tengok tu, ada nota kaki di situ.
Sama anhu waliyuhu. Apa yang dimaksudkan dengan puasa akannya? Atau puasa daripadanya oleh walinya. Wali ni makna dia ahli keluarga lah. Artinya puasa daripadanya oleh walinya. Maka ialah mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan mazhab Abi Hanifah memberi makan daripadanya oleh walinya. Maksudnya dalam mazhab kita Syafi'i sendiri pun iaitu kita jika seorang telah meninggal dunia, kita kata sebagai contoh ayah kita meninggal dunia dan kita tahu dia masih ada lagi puasa yang belum digantikan, maka kita ni sebagai waris, sebagai wali dia, apa perlu kita perbuat? Dalam mazhab kita Syafi'i, satu pandangan mengatakan bahawa kita bagi makan mengikut, maksud dia bayar fidyah lah, mengikut daripada bilangan hari yang dia tidak puasa tadi. Kata ada baki lagi sehari, 2 hari, katalah satu hari satu cupak makanan fidyahnya, iaitu kalau di wilayah persekutuan ni RM4, maka kita bagi keluarkan RM4, ataupun kita bawa secupak makanan beras ni tadi, kita bagi kepada fakir miskin, kita niatkan sebagai gantian fidyah kepada puasa ayah kita yang tidak sempat diganti sebelum dia meninggal dunia tu. Begitu. Baik. Dan kita tengok, dan mazhab Imam Malik tiada boleh dipuasakan dan tiada memberi makan. Imam Malik kata tak perlu puasa pun dan tak perlu bagi makan pun. Tak perlu puasa, tak perlu bagi makan pun. Sebab kesalahan ataupun suatu perkara yang dari sudut ibadah, orang individu tu sendiri yang tanggung, tak perlu pun orang lain yang tanggung. Itu pada mazhab Imam Malik lah. Dan dikehendaki dengan wali di sini ialah sekalian kerabatnya, dan telah mengharus oleh setengah ulama puasa daripada orang yang lain daripada kerabat, kerana ianya seperti hutang, dan memberi makan daripadanya pada tempat tiap-tiap hari seorang miskin. Ialah mauquf atas Ibnu Umar, maka tiada melintangi akan hadis marfu' lagi sahih. Baik. Kita faham balik semula bahawa yang mengatakan perlu kena berpuasa tu, berpuasa bagi pihak tu tadi, iaitu atas hadis mauquf daripada Ibnu Umar. Tapi secara mudah kita nak keluar daripada permasalahan ni tadi, sekiranya ada dalam ahli keluarga kita yang mana dia meninggal dunia sedangkan kita tahu yang dia ni tadi ada lagi hutang puasa, maka kita ni sebagai wali ataupun kerabat dia, kaum keluarga waris dia kan, apa yang perlu kita perbuatkan untuk hutang puasa dia ni tadi? Sebahagian pendapat mengatakan kita boleh berpuasa bagi pihak dari mereka. Maksudnya kita berpuasa bagi pihak dari mereka. Sebahagian kata tidak perlu puasa, cuma hanya bayar dengan fidyah. Maknanya kita gantikan dengan bayar fidyah. Dan satu pendapat lagi daripada mazhab Imam Malik kata tak perlu puasa, tak perlu fidyah pun. Tak perlu puasa, tak perlu bagi makan orang miskin pun. Jadi 3 pendapat. Maka yang mana satu untuk kita guna pakai, yang paling bagus ataupun lebih kalau kita lihat dari sudut Malaysia kita, wakil Malaysia kita, lebih sesuai lagi kita berpegang dengan pendapat yang kedua, iaitu kita bagi fidyah, bagi makan orang miskin atas daripada meninggalnya ataupun hutang si mati ni tadi, hutang puasa si mati tadi. Mana kita bagi fidyah lah, bayar fidyah. Itu lebih tepat lagi lah. Dan lebih sepakat lagi ulama di situ. Lebih ramai ulama dengan berpendapat begitu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun jika tuan-tuan ada persoalan di dalam tu, boleh tuliskan dahulu. Nanti insya-Allah jika ada kesempatan di akhir nanti, kita akan cuba kita akan cuba jawabkan insya-Allah. Baik. Kita masuk kepada satu bab kecil dalam bab puasa ni, iaitu babun saumut tatawwu'i wa ma naha an saumihi. Baik. Apa maksudnya? Bab pada menyatakan segala hadis yang menunjukkan atas puasa sunat dan barang yang ditegahkan daripada puasanya. Ini
lihat berkenaan dengan puasa-puasa sunat dan juga perkara-perkara yang ditegah daripada berpuasa sunat tersebut. Cuma pada tajuk ni saya tak pergi secara detail lah. Sebabnya kita nak fokuskan kepada bab qiyam dan juga i'tikaf di belakang tu nanti. Cuma hadis yang dalam ni kita baca semintas lalu insya-Allah. Jika ada keperluan syarah, kita akan syarah dengan secara ringkas sahajalah. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil orang dengan Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya orang akan Rasulullah daripada hukum puasa pada hari Arafah. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah tersebut mengkafarah ia akan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Wasu'ila an saumi Ashura faqala yukaffiru sanatal madiyah, dan ditanya orang akan dia, yakni akan Rasulullah SAW daripada hukum puasa Ashura. Puasa Ashura ni makna dia pada 10 Muharram. Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkafarah ia, makna puasa hari Ashura tadi mengkafarah ia akan dosa tahun yang lalu. Wasu'ila an saumi yaumil Itsnain faqala zalika yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi. Dan ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hukum puasa hari Isnin. Kerana biasa Rasulullah ni memang berpuasa, banyak puasa sunat pada hari Isnin. Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Isnin itu merupakan hari aku diperanakkan akan daku di dalamnya. Makna pada hari Isnin tu Rasulullah dilahirkan. Dan itu juga hari yang telah dibangkitkan aku. Maksud dia hari Isnin jugalah telah diwahyukan Nabi ataupun ditabal Nabi sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Isnin itu juga hari yang diturunkan atasku padanya. Maksud dia hari Isnin itu hari pada permulaan turunnya wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis ni telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada sini kita faham beberapa perkara, iaitu ada beberapa hari di dalam setahun yang mana sangat-sangat besar fadilat apabila kita berpuasa padanya. Ini kita puasa sunat. Pertamanya puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah, kemudian Ashura, 10 Muharram, dan kita iringi dengan Tasu'a sehari sebelum tu nanti kita akan tengok ada hadisnya. Dan puasa berkenaan dengan hari Isnin, puasa setiap minggu hari Isnin, puasa hari Isnin. Maka daripada puasa hari Isnin ini jugalah ramai dari kalangan ulama mengatakan bahawa keharusan ataupun sunnahnya kita menyambut Maulid Nabi SAW ialah berdasarkan hadis ni. Iaitu apabila ditanya orang kepada Nabi, kenapa Nabi selalu berpuasa pada hari Isnin, maka jawab Nabi, hari itu aku dilahirkan. Maksudnya Nabi mensyukuri tentang kelahiran Nabi. Bahasa kita faham sambut birthday lah, menyambut birthday pada kelahiran Nabi ni, iaitu dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Itu cara Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lihat, subhanallah, di situ jugalah hukum keharusan untuk kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ni. Bolehlah kita nota hadis itu sikit kan, insya-Allah. Yang seterusnya, qala musannif rahimahullahu taala wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan panggilan orang akan dia, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berpuasa akan bulan Ramadan, kemudian mengikut ataupun menuruti selepas daripada Ramadan tu, mengikuti ia dengan 6 hari daripada bulan Syawal. Mana puasa kita sebut puasa 6 lah.
adalah ia seperti puasa sepanjang masa, ini sepanjang tahun. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim. Mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ini fadilat untuk puasa Syawal. Jadi selepas daripada kita selesai puasa Ramadan nanti, masuk 1 Syawal kita berhari raya. Selepas daripada tu istiqamahlah kita dengan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Itu puasa 6 bahasa orang Melayu kan. Baik. Kerana fadilatnya sangat besar, iaitu seolah-olah macam kita berpuasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Subhanallah, banyak kelebihan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bizalikal yaumi an wajihin nar 70 kharifa. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah daripada seorang hamba yang berpuasa ia pada satu hari di dalam perang fi sabilillah, di dalam perang fi sabilillah, melainkan dijauhkan Tuhan, yakni dijauhkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab itu hari, iaitu dengan sebab dia puasa tu tadi, daripada mukanya akan neraka 60 kharifah, 70 kharifah. Baik. 70 kharifah ni 70, bukan 60. Silap tu, ada kesilapan teknikal di situ kan. Boleh kita tanda sedikit, ada kesilapan cetakan. Mukanya akan neraka bukan 60, dia 7. 70 kharif. 70 kharif ni makna 70 hasta. Kharif, ataupun sebahagian ulama mengatakan bahawa kharif ni iaitu musim musim gugur, musim luruh. Musim luruh, maka 70 kali musim luruh makna 70 tahun lah. Ini dia panggil majas lah ni. Dia menggunakan bahasa menyebut sedikit tapi memberi maksud kepada semua. Isti'arah ni, isti'arah juz'iyah bermakna kuliah. Disebut sebahagian tapi memberi maksud semua. Baik. Apa yang dimaksudkan di sini? Di sini bahawa Rasulullah menceritakan bahawa barang siapa yang berpuasa satu hari ketika dia dalam perang fisabilillah ni, perang jihad, dalam perang jihad tu dia berpuasa, maka Allah Ta'ala menjauhkan dia dengan neraka sebanyak 70 tahun untuk setiap hari dia berpuasa tu tadi. Beginilah antara yang telah diamalkan oleh ramai para sahabat, sehingga kebanyakan daripada mereka syahid di jalan Allah Ta'ala dalam keadaan berpuasa. Antaranya kalau kita boleh sebut salah seorang namanya, iaitu sepupu Nabi sendiri, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, yang digelar dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dia syahid dalam peperangan Mu'tah, yang mana dalam ketika peperangan Mu'tah antara tentera Islam lawan tentera Romawi itu, ketika hayat Nabi lagi peristiwa tersebut berlaku, bahawa dia ni tadi dalam riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ni tadi syahid di dalam perang Mu'tah dalam keadaan dia berpuasa. Subhanallah. Dia mengamalkan ataupun menjunjung tinggi dengan hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri ni tadi. Baik. Seterusnya, qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa baginda hingga kami kata tiada berbuka ia. Maksudnya Nabi ni banyak berpuasa, sampai berpuasa sunat lah maksud ni, sampai seolah-olah macam tak berbuka pula. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Dan berbuka ia makna Nabi tidak berpuasa hingga kami kata Nabi ni tak puasa sunat ke? Begitu. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qattu illa Ramadan.
dan tiada pernah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan, yakni mencukupkan puasanya sebulan sekali, maknanya sebulan penuh, melainkan hanya Ramadan sahaja. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, dan tiadalah aku lihat akan dia di dalam satu bulan yang lebih banyak dia berpuasa. Ini selain daripada bulan Ramadan lah, yang Nabi banyak berpuasa dalam bulan tersebut, mana puasa sunat daripadanya, melainkan pada bulan Sya'ban. Muttafaqun alaihi wa lafzul Muslim. Hadis ni riwayat Imam Bukhari Muslim dan lafaz pada Imam Muslim. Baik, di sini kita nak faham beberapa perkara, bahawa baginda Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi menunjukkan kepada kita daripada Sayyidatina Aisyah tadilah, Sayyidatina Aisyah cerita bahawa Nabi puasa sunat ni banyak, sampai satu tahap macam Nabi ni tak pernah buka langsung. Ada satu ketikanya Nabi berbuka saja, makna makan saja setiap hari tanpa ada makan lah, makna makan macam biasa makan, makna tak berpuasa, sehingga sahabat nampak tak puasa kan Nabi, begitu. Dan paling banyak sekali Nabi berpuasa, puasa sunat maksudnya ialah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa sunat, dan yang puasa yang memang lengkap sebulan betul ialah Ramadan sahaja. Maksudnya dalam bulan-bulan yang lain Nabi banyak berpuasa, tetapi bukanlah sampai 30 hari cukup-cukup setiap bulan. Begitu, itu sunnahnya. Maka di sini maksud hadis di sini sebenarnya menunjukkan kepada kita, menggalakkan kepada kita supaya memperbanyakkan berpuasa sunat. Baik, setelah daripada kita keluar bulan Ramadan ni nanti, kita sudah berlatih dalam 29 atau 30 hari puasa wajib ni, perbanyakkan kita berpuasa sunat pada bulan-bulan yang lain. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri salasata ayyamin. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat yang namanya Abu Dzar, dipanggil orang Abu Dzar Al-Ghifari lah ni, radhiyallahu ta'ala anhu, berkata bahawa telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya kami puasa daripada satu bulan tu 3 hari. Salasata asyarata wa arba'a asyarah wa khamsa asyarah, iaitu pada hari yang ke-13 dan hari ke-14 dan hari ke-15. Rawahun Nasa'i wa Tirmizi wa sahahu Ibn Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Baik, hadis ni menceritakan berkenaan dengan diistilahkan sebagai hari putih. Puasa hari putih, hari Bayd. Kenapa dipanggil hari putih? Kerana pada hari 13, 14, 15 ni tadi hari permulaan mengambangnya bulan. Sebab tu disebut orang Arab panggil hari Bayd, hari putih dipanggil. Maka disunatkan kita berpuasa pada 3 hari ni, 13, 14 dan 15. Hari yang ke-13, ke-14, ke-15 setiap bulan mengikut bulan hijrah. Mengikut bulan hijrah. Baik, itu salah satu daripada sunnah Nabi juga selain daripada puasa Isnin Khamis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznih. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang dipanggil orang dengan Abu Hurairah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah bersabda baginda, tiada harus bagi seorang perempuan yang bersuami itu bahawa ia berpuasa padahal suaminya ada hadir, melainkan dengan izinnya. Muttafaqun alaih. Hadis ni disepakati oleh Imam Bukhari Muslim dan lafaz dia tu lil Bukhari. Wa zada Abu Daud ghayra Ramadan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud pula hadis yang sama, tapi riwayat oleh Imam Abu Daud ada tambahan ghayra Ramadan. Apa maksud hadis ni? Ini peringatan kepada orang perempuan yang telah bersuami, bahawa jika puan-puan sekalian hendak berpuasa sunat, wajiblah meminta izin kepada suami terlebih dahulu, khususnya apabila suami telah
memang ada hadir, bukannya outstation dan sebagainya. Dia memang hadir di rumah. Mana dia ada di rumah. Maksud dia bekerja duduk dengan kita lah. Duduk dengan kita. Bukan musafir. Maka jika perempuan sekalian nak berpuasa sunat, hendaklah wajib meminta izin kepada suami. Malah kalau kita lihat dekat dalam Hasyiah Jamal, iaitu salah satu kitab mazhab kita Syafi'i, tidak sah puasa bagi salah satu daripada perkara berikut. Maksud dia tidak sah puasa jika orang ini berpuasa, tidak sah jika dia duduk dalam keadaan perkara berikut, iaitu salah satunya isteri yang tidak meminta izin kepada suaminya untuk berpuasa sunat. Adapun puasa Ramadan itu tak perlu minta izin kerana puasa itu puasa wajib. Ini kita cerita ni puasa Ramadan. Minta maaf, kita cerita ni puasa sunat. Kita bukan cerita puasa Ramadan. Puasa Ramadan tak perlu minta izin pun. Memang kewajipan. Semua orang kena puasa. Suami pun kena puasa, isteri pun kena puasa. Yang kita cerita ni puasa sunat. Puasa sunat. Maka seorang perempuan, yang mana isteri ni tadi, mesti minta izin kepada suami untuk berpuasa sunat. Wajib hukumnya perempuan. Jadi intabihlah situ, ambil perhatian. Baik. Kita lihat lagi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Abi Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegah ia, maknanya Nabi telah menegah daripada puasa 2 hari, iaitu hari raya fitrah, hari raya Aidil Fitri, dan hari raya haji, iaitu hari raya Aidil Adha. Jadi 2 hari raya ni dilarang daripada kita berpuasa. Itu termasuk daripada salah satu daripada 6 hari yang dilarang kita berpuasa. Salah satunya antaranya ialah hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Itu 2. Kemudian 3 lagi hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Dan satu lagi yang ke-6 iaitu hari Syak, 30 Syakban. Dan ditambah kalau kita lihat dalam Hasyiah Jamal, ada yang ke-7 iaitu tentang puasa sunat ni lah. Puasa sunat iaitu bagi orang perempuan, kita sebut tadi, orang perempuan ini isteri yang tidak meminta izin kepada suaminya untuk berpuasa sunat, maka tidak boleh dia berpuasa. Kerana dia tidak minta izin. Jika dia minta izin dan keizinan diberikan, maka silakan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa an Nubayshah Al-Huzali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayamu tashriqi ayamu akli wasyurbi wa zikrillahi azza wa jalla. Dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Nubayshah Al-Huzali radhiyallahu ta'ala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari tasyrik, hari tasyrik kita sebut tadi, itu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini yang mengikuti selepas daripada hari raya Aidil Adha, ialah hari-hari makan dan minum. Nabi kata hari tasyrik tu ialah hari makan dan hari minum dan zikir, yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ dipahami bahawa dilarang daripada kita berpuasa sunat pada hari tersebut. Seterusnya, qala musannif rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala lam yurakhas fi ayyami tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadya. Dan diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan seorang sahabat Nabi yang namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, telah berkata keduanya, tiada diharuskan puasa daripada segala hari tasyrik. Ini pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah tadilah, melainkan bagi mereka yang tiada dapat hadiah bagi tanah haram. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini bagi orang yang mengerjakan haji.
yang mana mungkin dia mengerjakan haji tamattu' dan sebagainya, yang mewajibkan kena bayar hadiah, ataupun disebut sebagai, bahasa kita sebut sebagai dam, dam begitu, dipanggil hadiah lah. Baik, iaitu dengan cara menyembelih kambing. Jika dia tidak dapat menyembelih kambing ni tadi, maka dia kena berpuasa 7 hari di 3 hari di tanah haram dan 7 hari apabila sudah balik ke Malaysia. Maka 3 hari tersebut dibenarkan pada hari tasyrik. Itu khusus untuk orang menunaikan haji saja. Adapun kita tidak boleh. Ya, baik. Wa an Abi Hurairah. Kata sekarang lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tahussu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi, jangan ditentukan oleh sekalian kamu akan malam Jumaat itu dengan berjaga buat ibadah daripada antara segala malam. Wala takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyami illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Dan janganlah ditentukan oleh sekalian kamu akan hari Jumaat itu dengan puasa daripada antara segala hari, melainkan bahawa adalah ia puasa yang dipuasakan oleh seorang daripada sekalian kamu. Rawahu Muslim. Baik, hadis ni dia menceritakan berkenaan dengan apa? Hadis ni menceritakan berkenaan dengan makruhnya kita berpuasa pada hari Jumaat dan makruhnya kita menentukan qiyam, iaitu qiyamul lail lah, pada hari Jumaat saja. Hari lain tak boleh, hari lain tak buat. Itu maksudnya tu. Tapi adapun jika hari-hari lain tu kita buat juga qiyamul lail, hari Jumaat pun kita nak tentukan. Contoh hari Khamis aku buat qiyamul lail, nak buat solat sekian-sekian. Bila hari Jumaat, pagi Jumaat pula kita khususkan hari Jumaat untuk buat solat sekian-sekian, itu tidak jadi masalah. Adapun kita sebut hari Jumaat saja, pagi Jumaat saja kena qiyamul lail, itu yang makruh. Hari lain pun kena buat juga qiyamul lail. Itu maksud Nabi. Seperti jugalah berpuasa, hari Jumaat saja nak puasa sunat, hari Jumaat nak puasa sunat, itu yang makruh. Baik, kita tengok hadis seterusnya. Hadis seterusnya ni dia mentakhsuskan lagi, mensyarahkan lagi hadis yang nombor 10 tu. Wa an qala musannif rahimahullahu taala wa anhu aidan, wa anhu ni maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Dan diriwayatkan daripadanya jua, yakni daripada Sayyidina Abu Hurairah jua radhiyallahu taala anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah puasa seorang daripada sekalian kamu pada hari Jumaat melainkan bahawa puasa satu hari dahulu daripadanya atau satu hari kemudian daripadanya. Muttafaqun alaih. Baik, maka hadis ni tadi saya sebut dia sebagai syarahan ataupun taksis kepada hadis yang sebelum tu tadi. Begini, Rasulullah larang kita daripada berpuasa sahaja pada hari Jumaat. Asal Jumaat kita puasa sunat, asal Jumaat kita puasa sunat, itu yang dilarang, itu makruh. Tetapi hilangnya, terangkatnya makruh ni tadi apabila kita berpuasa sehari sebelum, makna mengikuti, menturuti puasa sunat Jumaat tu dengan hari sebelumnya ataupun sehari selepasnya, iaitu kita puasa Khamis kemudian kita lanjutkan dengan Jumaat, atau kita puasa Jumaat kita lanjutkan dengan Sabtu. Itu maksud di situ. Maka daripada hadis ni tadilah menunjukkan bahawa larangan puasa hari Jumaat itu bukanlah larangan haram, tetapi larangan makruh. Sebab tu hadis kita tak boleh baca sepotong kemudian kita keluar hukum, tidak boleh. Dia kena kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain juga, jam'u juga, baru kita boleh mizankan dia, timbang tara dia. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa anhu aidan, dan daripada Sayyidina Abu Hurairah jua radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Izan tasafa Sya'banu fala tasumu. Dan diriwayatkan daripadanya juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, apabila jadi 1/2 bulan Sya'ban, 1/2 bulan Sya'ban, maksudnya masuk kepada nisfu Sya'ban terakhir, 15 hari terakhir Sya'ban, maka jangan puasa sekalian kamu. Rawahul khamsah wastankarahu Ahmad. Dan telah meriwayatkan oleh 5 orang sahabat, 5 orang perawi hadis, ini 5 orang ulama ni tadi, dan telah ingkar akan dia oleh Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menghukumkan hadis ni hadis mungkar. Cuma kita lihat pada nota kaki di bawah tu, kita nak faham dulu. Fala tasumu artinya maka jangan puasa sekalian kamu, maka telah sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya menghubung ia akan puasa Sya'ban dengan Ramadan, maka ditanggungkan hadis di sini atas mereka yang tiada baginya beradat puasanya. Maka kita lihat syarahan hadis ni, memang Nabi larang. Nabi larang, izan tasafa Sya'banu fala tasumu. Bila dah masuk 15 hari terakhir Sya'ban, jangan kamu puasa lagi. Maksudnya Nabi, hadis qauli dia Nabi larang. Tapi pada fi'li Nabi buat. Pada perbuatan Nabi, Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban sehingga masuk pada bulan Ramadan. Mana bersambung, berturut masuk pada bulan Ramadan. Maka dua hadis ni tadi dia jadi ta'arud ataupun tanakut, dia bertentangan. Hadis qauli kata jangan, larang. Tapi fi'li Nabi buat. Bila jadi begini, maka ulama dia timbang tarakan ditanggung. Tanggung macam mana begini? Barang siapa yang memang kebiasaan puasa sunat Isnin Khamis, begitu, maka boleh dia berpuasa walaupun telah masuk kepada setengah akhir bulan Ramadan tu. Begitu. Ataupun dia memang, contoh dia puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ni iaitu puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Maka dia berturut-turut sampai 15 hari terakhir bulan Sya'ban sekalipun, dia istiqamah dengan perkara tersebut. Maka diharuskan. Berdasarkan daripada timbang tara dua hadis ni tadi. Baik. Itu kaedah ulama, dia mengisytihadkan hukum begitu. Baik. Wa'an. Dan daripada, kita lihat kalau musannifur rahimahullahu ta'ala, Wa'an as-Samma binti Busrin Wa'an as-Samma binti Busrin radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum. Dan telah diriwayatkan daripada seorang perempuan yang daripada sahabat Nabi yang dipanggil orang akan dia dengan nama As-Samma binti Busrin radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, jangan puasa sekalian kamu pada hari Sabtu melainkan pada barang yang telah difardukan atas sekalian kamu. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin aw 'uda syajaratin falyamdukhha. Baik, kita lihat falyamdukhha. Baik. Maka jika tiada mendapat seorang daripada sekalian kamu melainkan kulit inab. Kulit inab ni makna dia kulit anggur atau ranting kayu, maka hendaklah mamah akan dia. Rawahul khamsah wa rijaluhu siqat illa annahu muttaribun wa qad ankarahu Malikun wa qala Abu Daud huwa mansukh. Telah meriwayatkan dia oleh 5 orang. Ini 5 orang ulama periwayat hadis ni lah. Dipercayai, maka perawi-perawinya dipercayai, melainkan bahawasanya hadis itu ada keliru sedikit, dan sungguhnya telah ingkar akan dia oleh Imam Malik. Maknanya Imam Malik kata hadis ni mungkar, maknanya tidak boleh diguna pakailah. Dan kata Imam Abu Daud hadis ini telah mansukh.
Dengan hadis yang mana? Hadis yang cerita berkenaan dengan hari Jumaat dan juga mengikuti dengan hari selepas ataupun sebelum tadi yang kita dah baca tadi itulah. Kita dah baca tadi pada hadis nombor 11 tadi tu. Maka sini kita nak faham bahawa kalau kita puasa hari Sabtu semata-mata, jadi tidaklah dianjurkan begitu dalam syariat Islam kita. Baik. Kita pergi pada dia punya RNR. Ada 2-3 hadis lagi baru kita masuk RNR dia, baru kita pergi pada soalan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aksara ma yasumu minal ayyami yaumus sabti wa yaumul ahadi. Dan diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia yang lebih banyak barang yang dipuasanya daripada segala hari ialah hari Sabtu dan hari Ahad. Wa kana yaqulu innahuma yauma 'idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Dan adalah ia bersabda, mana sabda Nabi, bahawasanya hari Sabtu dan hari Ahad itu ialah 2 hari raya bagi orang-orang kafir musyrik, dan aku berkehendak menyalahi akan mereka itu. Akhrajahun Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa hadza lafzuhu. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan lafaz dari sisi Imam Ibnu Khuzaimah. Baik, hadis ini juga sebagai nasikh, menasahkan hadis yang nombor 13 tadi, bahawa Nabi, Ummu Salamah sebut bahawa Nabi banyak puasa Sabtu dan juga Ahad. Puasa banyak Sabtu dan Ahad. Itu menunjukkan bahawa apa? Bila ditanya kenapa, maka Nabi kata bahawa Sabtu dan Ahad ini ialah hari raya bagi orang musyrik, iaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Maka Nabi tak nak ikut seperti mana mereka. Maksud kalau hari raya tak makanlah. Minta maaf, kalau hari raya makanlah, maksud dia tak puasalah begitu. Tapi Nabi tak nak. Nabi puasa, nak beza dengan orang musyrik ni tadi. Ini salah satu daripada cara Nabi, fi'il Nabi, af'al Nabi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nak membezakan Islam dengan orang bukan Islam. Maka hadis ni sebagai nasih juga kepada hadis nombor 13 tadi, sebagai pembatal kepada hadis nombor 13 tadi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegah ia daripada puasa pada hari Arafah dengan sebab Arafah. Rawahul khamsah. Hadis ni riwayat oleh imam yang 5, ghairu Tirmizi wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa astanqarahu al-Uqaili. Telah meriwayatkan oleh 5 orang ulama, dan kecuali Imam Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Hakim, tapi dihukum mungkar oleh Imam Uqaili. Baik. Di sisi hadis ni, apa kita nak faham? Hadis ni tadi menceritakan bahawa dilarang daripada puasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Maksudnya orang yang tengah menunaikan haji, yang sedang wukuf di Arafah, maka tidak dibenarkan mereka berpuasa pada hari Arafah tersebut. Adapun orang yang tidak berwukuf, makna kita lah yang di Malaysia, di mana-mana negara selain daripada di Arafah sana, maka disunatkan kita berpuasa pada hari Arafah. Itu pun telah diputuskan, dimuktamadkan dalam mazhab kita Syafi'i begitu. Terakhir, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abada. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi yang bernamanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, telah berkata ia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada puasa oleh mereka yang puasa ia selama-lamanya. Muttafaqun alaih. Wa li Muslim min hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bilafzin la sama wala aftara. Bersetuju atasnya Imam Bukhari dan Muslim
Tapi bagi Imam Muslim ada satu hadis lagi yang sama tapi riwayat daripada Imam Abi Qatadah, daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, yang mana lafaznya tiada puasa ia dan tiada berbuka ia. Maksud di sini orang yang puasa sunat berterusan, tak buka, tak berbuka langsung, maka di situ adalah satu larangan, dilarang. Ini yang Rasulullah sebut tidak dikira puasa bagi orang yang menyambung-nyambung puasa sunat tu tanpa berbuka langsung. 2, 3, 4 hari, 5, 6 hari tak makan. Itu tidak betul. Itulah yang dilarang oleh baginda Nabi SAW dalam puasa sunat. Baik, maka kita selesai bab tersebut. Dan sebenarnya ada lagi satu bab, wallahu taala alam, jika ada kesempatan kita akan lihat juga tajuk ni pada waktu akan datang, iaitu i'tikaf dan juga qiyam Ramadan, yang menceritakan berkenaan dengan solat tarawih dan sebagainya lah. Baik, jika tuan-tuan ada persoalan maka kita lihatlah pada persoalan. Sikit lagi kita ambil masa dalam 1 minit 2 minit saya. Rasa macam ada satu soalan dah tadi. Bismillah. Okey, daripada Puan Syarifah Muhammad Ali. Assalamualaikum. Soalan nombor 1, merdeka hamba tak ada masa ni. Untuk kedua, untuk berpuasa seorang itu kena puasa dahulu, dan apabila tak mampu habiskan 2 bulan berturut-turut, barulah boleh pergi ke nombor 3, iaitu beri makan 60 orang miskin, dan boleh ke bayar fidyah kat pusat zakat? Tak. Baik, soalan dia begini. Berkenaan dengan orang yang bersetubuh pada siang hari puasa tadi, maka dia nak bayar kafarah tu. Maka kafarah tu tadi, dia ganti puasa tetap kena ganti, qada tetap kena qada. Cumanya nak bayar kafarah tu tadi, hamba tak ada pada zaman ni, maka dia kena usaha dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka baru boleh bagi makan kepada 60 orang fakir miskin tadi. Dan dalam bagi makan tu dia kata boleh ke bayar fidyah tu kepada pusat zakat? Boleh, tak jadi masalah. Tapi kena ceritalah dekat pusat zakat, ini fidyah bagi sekian. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bila mandi atau wuduk waktu berpuasa, kalau air kena muka mesti ada melekat air di bibir dan boleh masuk sikit-sikit. Adakah ini dimaafkan? Saya asyik rasa macam nak ludah sebab takut tertelan air. Mohon penjelasan Ustaz. Maka jawapannya ludahkanlah. Ludah je. Ludah, buang. Kalau kata masuk air dan sebagainya tadi kan, kita rasa air tu bukan air liur kita, maksud air daripada luar, maka ludah, buangkan. Buang. Baik. Allah Ta'ala alam. Begitulah jawapan untuk soalan yang Adris Adil Putra tadi kan, iaitu dia rasa was-was air melekat pada bibir dia, mungkin masa wuduk sebagainya tu ada termasuk air dalam mulut dan sebagainya. Dia rasa was-was, adakah air itu boleh membatalkan puasa? Maka jika rasa begitu, buang. Jangan ditelan. Jangan ditelan, kita dah ada di mulut tadi kan, buang. Begitu. Itu lebih baiklah kita berhati-hati. Okey. Terakhirlah, satu lagi. Ada ustaz kata kalau masuk air dalam telinga bunyi dengung batal puasa. Bila saya mandi, kalau nak cuci telinga, saya sengit kepala sikit dan air lalu di lubang telinga. Kadang-kadang dia jadi bunyi macam kalau kita letak kepala dalam air. Tak adalah bunyi dengung lepas tu, cuma bunyi macam selam air itu kira dengung ke? Begini, janganlah kita terlampau pelik sangat. Kalau tak sengaja air masuk tu dimaafkan, tak ada masalah. Yang masalah tu kalau kita sengaja pergi tetehkan air masuk kat dalam telinga tu, itu yang salah. Jadi berhati-hatilah apabila kita, orang yang berpuasa ni kena berhati-hati. Jangan termasuk air dalam ataupun masuk satu benda dalam rongga terbuka, antara ada telinga, antara ada hidung, masuk ke dalam tekak sebagainya lah. Jadi kena berhati-hati, berpada-pada. Jangan kita mandi dalam bulan Ramadan ni macam kita mandi macam bulan yang luar bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan macam-macam, kita masuk kumur-kumur, masuk air telinga, macam-macam lah. Tapi dalam bulan Ramadan ni janganlah. Begitu juga untuk istinja.
Kadang-kadang ada orang dia masukkan sedikit jari dia dalam lubang dubur tu kan, apabila di istinja tu dalam bulan Ramadan ni janganlah masukkan. Cukup sekadar kita gosok ataupun sapu di luar sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan diterima. Di istinja kita pun sah. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya cukup sampai sekadar itu saja dahulu. Mohon maaf tanya kata kasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki kita akan bertemu lagi pada waktu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'alimna alladhi yanfa'una. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.